أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin muslimat yang bersama-sama dengan kita pada malam ini di Masjid Kampung Beribi. Alhamdulillah, kita diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama memeriahkan, mengenurkan, mencahayakan masjid kita pada malam ini dengan menakmirkannya, mentakmirkan masjid kita ini dengan majlis-majlis ilmu supaya dia akan sentiasa hidup insya-Allah. Kalau masjid tak hidup, ada sembahyang saja, alhamdulillah paling-paling kurang. Tapi kalau tak ada sembahyang, jadilah setengah-setengah tempat masjid ada, orang tak ada. Alhamdulillah masjid kita ni ada solat jemaah pada setiap waktu dengan pimpinan imam kita, walaupun bergila-gila lah insya-Allah, dengan Bilal tetap kita ni. Ni Bilal tetap ni. Dan juga ahli-ahli jemaah yang tetap lah insya-Allah, yang insya-Allah akan bertambah, akan datang insya-Allah. Tapi di samping itu kita alhamdulillah dapat hidupkan juga dengan majlis-majlis ilmu yang insya-Allah akan datang, mungkin akan bertambah lagi, mungkin tahun-tahun akan datang, mungkin pagi, petang, siang, malam mungkin ada majlis ilmu insya-Allah. Supaya kita katakan kapet-kapet yang ada ini, ruang-ruang yang ada, ekon-ekon yang ada, yang disedekahkan oleh ramai orang, akan mendapat pahalanya kepada orang-orang yang telah bersedekahkan kapetnya, ekonnya dan sebagainya insya-Allah. Pada malam ini kita akan bersama-sama insya-Allah dengan sedikit pembacaan daripada kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran insya-Allah. Jadi kisahnya panjang, kita baru habis lebih kurang mungkin 10, saya rasa belas-belas kali. Kita baru sampai kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Syith dan kemudian kisah Nabi Nuh. Malam ni insya-Allah kita cuba insya-Allah, mungkin habis malam ni, mungkin hari tu kata nak habis juga, tak habis-habis juga. Ni mungkin malam ni plan nak habis, mungkin tak habis juga, mungkin habislah insya-Allah. Selepas Nabi Nuh kita akan masuk kepada Nabi Hud insya-Allah. Pada malam ini kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran, dalam surah Hud, tentang beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah sebelum kapal Nabi Nuh ni mendarat, sekarang kita sampai kepada musim banjir. Banjir besar. Dipanggil taufan Nabi Nuh, tak pernah berlaku di Amerika ke. Kalau kita dengar banjir besar sekarang ni, ribut petir dan sebagainya, tetapi ini tak boleh, tak ada lawan. Banjir yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang untuk mematikan semua orang, kecuali orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh. Allah Ta'ala boleh nak matikan orang dengan dengan macam-macam cara. Setengah-setengah daripada umat-umat terdahulu ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan dengan petir, ada binasakan dengan suara, ada binasakan dengan macam-macam. Tapi kaum Nabi Nuh ni Allah Ta'ala binasakan kerana degil mereka ini dengan banjir. Allah Ta'ala dah bagi peringatan, dah bagi warning dah tu, dah buat perahu kan, dah buat kapal. Nabi Nuh buat kapal. Tu tanda pelik tu. Tapi mereka ni degil juga, akhirnya mereka tenggelam.
Tapi dalam cerita pada malam ini, ada satu cerita juga, ialah tentang anak Nabi Nuh seorang ni, yang ada kisah dia diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Hud, tentang Nabi Nuh ni. Kita baca dulu tentang air. Ketika kapal Nabi Nuh ni, maknanya semua orang dah hampir mati dah. Yang diceritakan seorang saja yang tak mati ni pada masa ni. Nabi Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada bumi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qila ya ardu ibla'i ma'aki. Wahai bumi, ibla'i. Ibla'i telan maknanya. Telam, hisap, semua-semua kan ibla'i. Ma'aki, air awak. Maknanya dalam bumi ni ada air. Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan, dipanggil air dalam bumi, maknanya air milik bumi. Jadi artinya dalam bumi kita ni ada air. Kalau orang putih pun buat cerita juga tak? Ada buat cerita air naik, habis tenggelam, New York tenggelam, Tokyo tenggelam, London tenggelam, air. Maknanya dia tahu juga Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat naik. Allah Taala tunjuk sekejap tsunami. 200,000 orang mati tsunami tu. Itu baru satu tempat. Baru di lautan Hindi. Orang Aceh, orang mana lagi? Orang Maldives, orang India, orang Sumatera, Langkawi pun kena juga sikit-sikit. Itu baru sikit tsunami. Apa kata kalau tsunami berlaku semua satu dunia ni? Jadi kita ni tepi pantai tak? Rendah kita ni tak Daripada pantai rasanya ni, walaupun bukit-bukit beribi ni tinggi rasanya ni. Tapi kalau air nak naik, boleh ni. Sebab kalau ikut paras naik tsunami tu, memang 10 kaki, 20 kaki tu tinggi pokok kelapa tu. Piasau-piasau tu, dia tenggelam habis. Tengok cerita lah, kita tengok gambar lah kan Jadi maknanya bangunan berapa tingkat dia kata? 4-5 tingkat tu tenggelam. Jadi maknanya kalau kita ni habis lah kot DST-nya, Empire-nya, sebagai contohnya, boleh sampai tinggi tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh tenggelamkan kalau dia nak. Dan kemudian Allah Taala boleh perintahkan balik supaya ibla'i ma'aki, hisaplah balik wahai bumi air kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ya sama, wahai langit pula, iqli'i wa ghidal ma. Sekarang ni kamu stop, jangan turunkan hujan. Wa ghidal ma, dan hentikan air hujan daripada langit tu. Jadi air ni kalau datang daripada bawah, keluar daripada bawah, naik dan turun daripada atas, kita nak lari ke mana? Nak lari mana lagi? Atas bukit. Ni cerita lepas ni. Cerita atas bukit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut wa qudiyal amri. Saya baca ni ayat 44 surah Hud. Wa qudiyal amru. Wa qudiya ni telah ditetapkanlah perkara tersebut. Maknanya ikut ulama-ulama tafsir kata, maksudnya Allah Ta'ala dah tetap dah nak matikan semua orang-orang yang tak nak dengar cakap Nabi Nuh ni, tak nak beriman dengan Nabi Nuh. Lalu kapal Nabi Nuh pun wastawat alal judi. Lalu kapal Nabi pun berlabuh, dia kata alal judi. Jadi judi ni disebut dalam Quran, perkataan judi. Cuma judi ni di mana? Berebutlah pula orang nak kata di mana. Ada yang kata tempat dia, ada yang kata kampung dia. Judi ni dalam Quran tu memang sahlah judi. Tapi judi ni di mana? Orang di Turki mengatakan judi ni ialah Bukit Ararat. Dia kata Gunung Ararat. A-R-A-R-A-R-R-A-T. Betul macam itulah. Ararat dia sebut orang pelik-pelik ikut dia. Tapi tu dia kata bukit tu. Bukit tinggi bukit tu. Sentiasa ada salji bukit tu sampai sekarang ni. Ada satu lagi. Orang daripada Iraq menamakan satu bukit di tepi bandar Mosul. Mosul ni kalau ikut bahasa Arabnya Mosul, bahasa Inggeris pun Mosul. Betul lah je ni. Mosul. Bandar Mosul tu di utara Iraq. Di situ ada satu bukit nama dia Judi, dinamakan oleh orang Iraq. Jadi mana satu kah betul? Judi di Turki kah? Judi di Iraq kah? Wallahu a'lam bisawab. Kita tak tahu. Yang pentingnya yang kita yakin, kita percaya
dia mendarat di Bukit Judi. Tu. Ada orang Jepun pergi korek naik atas Bukit Ararat, dia jumpa kayu. Dulu ni berapa puluh tahun lepas lah. Dia jumpa saki-baki kayu. Jadi kayu tu dia buat kajian, dia kata 5,000 6,000 tahun lepas kayu tu. Dia kata inilah dia hasil peninggalan kapal Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Quran tak cerita, kita nak percaya, tak nak percaya sudah. Tak wajib percaya. Tak percaya pun tak jadi rosak akidah. Percaya pun awak nak percayalah. Dia bukan masalah akidah. Yang akidahnya ialah judi. Kalau kita kata mana ada judi-judi dalam Quran, tak ada Mana mendarat di judi, tak ada judi itu masalah tu. Masalah akidah. Sebab dia ada dalam Quran. Masalah wastawat alal judi. Lalu kapal itu pun, kapal Nabi Nuh, berlabuhlah di atas judi. Wakila bu'dan lil qaumiz zalimin. Lalu dikatakan bu'dan. Bu'dan ni makna celaka lah. Hilanglah. Kalau ikut makna asalnya jauh dari rahmat Allah. Kaum yang zalim. Siapa kaum zalim? Iaitu kaum yang tidak mahu beriman. Jadi ini ketetapan Allah, sunnatullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah habis cerita ni. Ini satu perkara yang kita kata dicerita oleh Allah dalam Quran. Tak ada cerita yang paling tepat, paling betul yang berlaku di zaman dahulu, sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada zaman kita ni, yang lebih tepat, yang lebih betul melainkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan kemudian tu maknanya kalau orang lain tu agak-agak berlaku. Candi Borobudur di mana Yogyakarta lebih kurang Yogyakarta lah lebih kurang itu siapa bila tu lah, apa bila tahun berapa lah tu, itu semua orang pun agak sini korek sini, batu ni korek sini, dia kata adalah 2,000 3,000 tahun, dia kata entah ya entah tak betul. Jadi perkara tu agak-agak semua. Ahli sejarah pakai agak-agak. Yang tepat, yang betul ialah Quran. Quran pula dia tak cerita semua benda. Biasanya Quran ni tempat pun dia tak cerita. Nama tempat mana pun dia tak cerita. Dia sebut judi, tapi judi di mana? Ashabul Kahfi. Di mana Ashabul Kahfi? Gua dia. Ada orang Jordan kata, ni dekat kampung dia. Orang Jordan kata. Orang Turki pula ada 2-3 tempat dia kata. Gua rumah dia, tepi rumah dia kata itulah dia gua Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita pergi tu, kita pergi ambil gambar lah, kita pergi di Jordan, di Amman tu, ada satu gua tu, dia kata inilah tempat Ashabul Kahfi. Jadi kita boleh pergilah nak ambil gambar, tak ada masalah. Dia tulis situ 7 sleepers. 7 orang yang tidur itu situ. Tulis di depan tu. Kita nak ambil gambar, sila. Nak selfie, silakan. Tapi nak kata orang tak percaya tempat tu lah tempat Ashabul Kahfi, itu bukan masuk perkara akidah. Perkara akidahnya yang diceritakan oleh Quran dalam surah Al-Kahfi. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala bercerita apa yang Allah Taala cerita ni sejak daripada berabad-abad dulu, sejak manusia mula-mula sekali Nabi Adam sampai sekarang ni, ada perkara yang Allah Taala cerita dalam Quran. Ada benda Allah Taala tak cerita. Bila Allah Taala cerita dalam Quran, kita wajib percaya. Dan bila Allah Ta'ala cerita dalam Quran, menunjukkan perkara tu besar. Perkara tu kalau dalam lah ilmu moden ni dipanggil, kalau dalam istilah Islamnya dipanggil sunnatullah, dipanggil sunnatullah. Kita biasa dengar lah mungkin sunnatullah. Sunnatullah ni apa dia? Sunnatullah ni ikutnya walan tajidali sunnatillahi tabdila. Dalam Quran sebut kamu tak akan dapati sunnah Allah ini akan ada perubahan. Apa maksud sunnatullah? Atas dunia ni ada dua benda. Ada satu benda yang tidak hidup, ada satu benda yang hidup. Yang tak hidupnya apa? Batu, kayu, bukit, air, logam, semua tu benda tak hidup. Jadi jangan cerita pula kata batu karang hidup tak hidup. Tu kita tahu ya, berdebat lah yang tu . Yang hidup pula ialah manusia, jin, apa lagi? Hantu. Manusia, jin, malaikat, itu benda-benda hidup. Pokok, tak tahulah, separuh hidup, separuh tak hidup orang kata. Tapi yang pentingnya,
Manusia dan jin ini ada sunnatullah dia. Benda-benda yang tidak hidup ni ada sunnatullah dia. Sunnatullah tu makna apa? Hukum Allah. Hukum orang panggil sekarang ni, orang putih panggil Mother Nature. Oh, Mother Nature. Ibu Nature. Tak apa benda Ibu Nature. Sebab dia tak ada Tuhan setengah tu. Bila tak ada Tuhan, dia panggil Mother. Apa benda ke Mother tak tahu. Dia panggil Mother Nature. Isaac Newton. Betul Isaac Newton. Duduk bawah pokok. Orang putih. Tengok buah apple jatuh. Kemudian dia kata, oh, ni gravity. Dia pun buat pula hukum gravity. Detail lah pula dia cerita orang ni tambah, orang ni tambah, orang ni tambah. Lalu dia panggil hukum gravity. Semua benda ni akan jatuh ke bawah. Dia kata sebab ada tarikan gravity. Gravity ni tak nampak dah. Cuma dia jatuh. Gravity tu apa? Itu nama dia sunnatullah. Iaitu ketetapan Allah. Allah dah tetap dah. Bukan Mother Nature, bukan hukum alam, tapi sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan. Apa lagi? Banyak lagi kita belajar sains macam-macam tak? Bionya, apa lagi? Fiziknya, chemistrynya. Semua tu adalah sunnatullah. Jadi sunnatullah, kalau benda tu benda mati, benda tidak hidup, bukan manusia dan juga jin, maka benda tu dipanggil, dia masuk dalam ilmu sains yang orang kita belajar di sekolah tu. Sains tak kira lah, fizik, chemistry, bio ke, itu semua masuk dalam sunnatullah, bab perkara-perkara yang bukan manusia dan jin. Tapi bila pergi kepada manusia dan jin ni, dia lain pula. Dia ada sunnatullah dia lain. Sunnatullah dia ialah apa? Kalau dibiarkan manusia ni, dia akan sesat. Tu sunnatullah dia. Kalau sesat, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Bila Allah Ta'ala utuskan Rasul, akan ada orang tak sokong, orang tak setuju dengan Rasul tu. Dia nak juga sembah berhala tu. Itu nama dia sunnatullah juga tu. Perkara ni macam mana kita tahu bahawa dia sunnatullah? Sebab dia berulang-ulang berlaku lagi. Zaman Nabi Adam, anak-anak dia, Qabil dan juga Habil berlaku. Nabi Nuh pun berlaku, Nabi Hud pun berlaku, Nabi ni, semua sampai kepada zaman Nabi Muhammad tu, benda yang sama saja berlaku. Jadi, kalaulah berlaku sampai zaman Nabi Muhammad, artinya perkara tu nama dia sunnatullah. Sebab dia berlaku. Itu berlaku pada manusia dan juga jin. Jadi sebab tu kalau haiwan apa ni tak ada masalah. Dia bukan mukallaf Dia nak buat salah pun tak apa. Apa ni? Harimau makan rusa. Salah tak harimau? Tak salah. Tak berdosa? Tak berdosa. Walaupun rusa tu rusa kita bela. Datang harimau makan lembu kita. Lembu tu kita bela, kambing kita bela. Dia makan. Dosa tak harimau tu? Tak berdosa. Dia bukan mukallaf. Dia bukan akil balik. Jadi tak ada yang berdosa. Kalau lembu kita pergi makan rumput orang sebelah, pokok bunga ke, pokok sayur ke, dosa tak lembu tu? Lembu tak berdosa. Orang tuan dia berdosa. Dia biarkan lembu dia pergi makan, siapa suruh? Tak ikat. Tapi sini tak ada lembu. Tempat saya banyak lembu. Dah lah berok merata, makan tu merata. Jadi banyaklah dosa orang tempat saya sebab bela lembu. Nak bela lembu sangat. Jadi lembu tak berdosa. Yang berdosa ialah manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul untuk manusia dan juga jin. Jadi Nabi Muhammad kita untuk manusia dan juga jin. Nak tahu macam mana jin ni, kita manalah tahu, kita tak nampak. Habis tu macam mana nak tahu jin ni? Baca surah jin. Tu. Jadi insya-Allah Imam akan baca surah jin nanti. Cerita pasal jin pula. Jin ni apa benda dia ni? Dia duduk mana ni? Jin ni hantu pula macam mana? Hantu tu jin yang menjelma, dia jadi hantu gitu kan. Kalau rambut dia banyak, kita panggil wildfire, betul kan? Vampire. Kita panggil dia Pontianak lah kan. Dekat Indonesia tu. Kalau apa ni, dia ni putih tu bergayut atas pokok tu, kita panggil dia, kalau kepala saja kita panggil penanggal kan. Ya ketok lah. Hantu penanggal. Tu nama orang Melayu letak, semua tu adalah hantu. Jangan takutlah pada hantu kan. Dia adalah jin yang dia takut pada Allah. Kalau nampak hantu macam mana? Ni balik jalan kaki tengok jumpa hantu kat depan tu. Macam mana nak kata? Ada Nabi ajar kan? Ulama ajar al'anuka bila'natillah. Disuruh baca kan? Baca tu 3 kali. Dia akan takut lah, insya-Allah takut. Dia takut.
Okey dah, insya-Allah. Al-anuka bila anatillah. Baca betul tu. Kena hafal lah tu. Jangan simpan dalam telefon. Atau lepas tu nak tanya hantu dah mari tu, telefon ustaz. Ustaz, apa benda nak baca ni? Tak adalah ustaz malah angkat telefon lah. Al-anuka bila anatillah kan. Aku melaknat kamu dengan laknat Allah gitu. Kalau jin tu menyerupai hantu datang nak mari kacau kita, tapi dia tak mampu, dia takut. Takut kita tumbuk dia, sakit dia. Kalau kita tumbuk hantu, hantu tu sakit. Jin sakit. Sebab tu dia takut nak menyerupai kita. Sebab tu takut dia nak duduk depan kereta kita, takut kita langgar dia, mati dia. Nabi pernah ikat jin tak di satu tiang di dalam masjid Nabi. Tiang tu nama dia sampai sekarang tiang jin. Ni masjid Nabi ni. Ni bukan masjid Nabi, ni tiang macam ni. Ada satu tiang tu nama dia tiang jin. Siapa pernah pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, jumpalah tiang tu. Kalau siapa tak jumpa, dah pergi Madinah tak jumpa juga, kena pergi semula. Cari supaya jumpa tiang jin tu. Dah pergi ke mana dah kita ni? Nak ceritanya sunnatullah ni. Jadi sunnatullahnya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia dan jin ni. Jadi itulah diceritakan dalam Quran. Yang tentang benda-benda mati ni Allah Taala tak ceritakan dalam Quran. Allah Taala tak ceritakan macam mana nak ambil uranium. Ambil uranium tu, tembak tu jadi kuasa nuklear. Allah Taala tak cerita. Tu pandai kamu sendiri fikirlah. Kamu kan ada, Allah Taala dah beri otak dah kan. Fikirlah benda tu, pergilah sekolah belajar. Gitu. Tapi benda yang sebelah satu lagi ni, pasal manusia, sikap manusia, keadaan manusia, macam-macam lah manusia, perangai manusia, benda ni diceritakan dalam Quran. Sejak daripada zaman Nabi Adam lagi Allah Taala dah cerita macam ni perangai. Sebab itulah penting kita ni belajar apa kisah-kisah Nabi dalam Quran ni, supaya kita tahu. Sebab sejarah ni dia panggil berulang, dia akan berulang balik. Manusia tu sama je, manusia zaman Nabi Adam ke zaman sekarang ke sama je kan. Cuba tumbuk dia seorang, tumbuk kata bila kita, dia marah. Saja tumbuk, cuba bagi tampar sekali, dia marah tau. Orang zaman Nabi Adam pun marah. Orang zaman Nabi Nuh pun marah kalau kita buat aniaya orang gitu. Jadi sama je manusia ni. Tak kira dia orang putih, orang Eskimo, orang apa, dia tak ada lah kan. Kalau orang Afrika dia kata kita tumbuk dia, jumpa tumbuk dia, tumbuk lagi. Itu dia orang tu tak sihat kot. Jadi selepas daripada tu habis cerita. Tu cerita nombor satu. Cerita nombor dua, Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula dalam ayat 45 sekarang ni surah Hud, ialah tentang kisah Nabi Nuh semasa dalam kapal. Tiba-tiba dia tengok anak dia ada 4 orang gitu kan kita kata. Yang pertama sekali Yafis, yang kedua nama dia Ham, yang ketiga Sam, yang keempat Kan'an. Yang Kan'an ini bila Nabi Nuh naik kapal ni, tengok-tengok dia duduk berenang. Nabi Nuh pun ajak dia, marilah naik kapal ni, ikut kita, janganlah duduk berenang tu. Tak nak, dia kata, aku nak pergi atas bukit sana tu. Aku nak berenang bukit sana. Nabi Nuh ajak, dia tak mau. Tiba-tiba datanglah gelombang besar yang memisahkan antara dia dan anak dia. Tengok hilang dah, mati. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam ayat 45. Kita cerita dulu baru kita baca ayat dia. Iaitu wanada nuhu rabbahu. Itu. Maka menyerulah Nuh kepada Tuhannya. Faqala, lalu dia berkata Nabi Nuh, Rabbi innabni min ahli. Sebelum ni dah mati, di situ jadi lemah air tu. Lepas tu dia pun selepas daripada dah mati anak dia tu, dah tak jumpa dah anak dia tu, Nabi Nuh pun berkatalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, wahai Tuhan, dia kata, innabni min ahli. Dia kata, anak aku ni kan anak aku memanglah anak aku ni. Ahli tu makna family aku. Dia kan family aku, ya Allah, dia kata. Wa inna wa'dakal haq, dan janji engkau ni betul. Apa dia janji betul ni? Janji betul maknanya Allah Ta'ala akan tolong family Nabi-Nabi. Gitu. Tapi tolong ni macam mana? Tolong ni kalau mereka itu beriman. Kalau mereka tak beriman, Allah Ta'ala tak tolong. Gitu. Jadi Nabi Nuh ni dia sebab sayang sangat kepada anak dia ni, sehingga dia berkata, ya Tuhan, dia kata,
inna bni min ahli, anak aku ni daripada family aku, wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Tapi dia letak belakang tu wa anta ahkamul hakimin, engkaulah maha hakim yang maha adil. Gitu. Maknanya apa saja keputusan kau tu itu adalah betul. Kemudian ayat 46 Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata, nak jawab balik apa yang Nabi Nuh kata tadi tu. Qala ya Nuh, Allah Taala berkata, wahai Nuh, innahu laisa min ahli. Dia ni Allah Taala kata bukan daripada family engkau. Bukankah dia tadi tu Kan'an tu anak kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh kata dia anak aku dan dia ni family aku. Allah Ta'ala jawab balik, tak betul, dia bukan family engkau. Jadi sekarang ni ulama-ulama tafsir mengatakan Allah Ta'ala tak sebut bahawa dia bukan anak Nabi Nuh, cuma Allah Ta'ala kata dia bukan family engkau. Habis tu siapa yang family engkau? Yang dalam kapal tu, iaitu semua orang tu yang duduk dalam kapal, walaupun mereka ini adalah bukanlah kita kata anak Nabi Nuh, tetapi oleh kerana mereka ni bila beriman, mereka ni seolah-olah satu family. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita sini, nak beritahu melalui ayat ini bahawa family kita yang sebenar ialah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah dalam panggilan-panggilan zaman Nabi dulu, bila dia panggil sahabat-sahabat tu, dia panggil akhi. Dia panggil akhi tu makna saudaraku. Makna kalau ikut asalnya ialah akhi tu ialah adik-beradik betul, satu mak satu ayah. Tapi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala betulkan family sebenarnya ialah orang yang sama-sama agama dan sama-sama bertakwa. Sebab itulah kita ni kan, bila lah kita ni satu agama, kemudian datang masjid sama-sama pula kan, dekat pada Allah sama-sama pula sembahyang kan, dia suruh kita duduk dekat-dekat kan. Jadi itulah sebenarnya family kita yang sebenarnya. Kalau anak darah daging, memanglah anak darah daging tu ialah tapi kadang-kadang yang darah daging kita dia tak jadi macam baik, setengah-setengah tempat tu kan, tak beriman pun. Ada satu cerita semasa peperangan Badar. Peperangan Badar pertama berlaku di antara orang Islam dan orang kafir. Masa peperangan tu memang dahsyat, pelik-pelik berlaku. Apa dia contohnya? Ayah anak ada bunuh ayah dalam peperangan tu. Adik-beradik bunuh adik-beradik ada. Ada seorang sahabat ni dia adik-beradik, tapi seorang tu duduk sebelah sana, sebelah kafir. Dia duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah peperangan. Masa peperangan tu adik dia tu yang yang kafir tu ditawan oleh tentera Islam. Gitu. Jadi diikatlah, kena ikat ni. Jadi orang yang mengikat ni adik dia ni, orang ikat adik dia ni kan, bawa dia lalu tempat abang dia ni. Abang dia sebelah Islam ni. Jadi adik dia bila tengok abang dia, dia panggil lah. Dia kata, abang. Dia kata, ni tolong beritahu saya ni, tolong buang ikatan ni, ikat tangan aku ni. Dia kata ni, bang, tolong bang, dia ni duduk ikat ni. Dia kata, kau bukan adik aku, tu yang saudara aku. Dia kata, haza akhi, dia kata, kau bukan saudara aku. Sampai macam tu dia kata. Maknanya, jadi dia beritahu kepada yang mengikat tu, ikat ketat-ketat lagi. Jangan lepas dia. Kau tahu kan. Tu maknanya praktis zaman Nabi. Sampai di zaman Nabi, bila nak sampai ke Madinah, ceritanya lagi, ialah Nabi buat 3 perkara. Bila Nabi sampai ke Madinah mula-mula hijrah ni. Yang pertama, Nabi buat apa? Buat masjid. Masjid Madinah tu. Yang kedua, Nabi buat perjanjian dengan orang-orang kafir. Masa tu ada lagi orang kafir, ada orang Yahudi, ada orang yang tak Islam lagi. Nabi buat perjanjian. Dia panggil piagam Madinah, dia panggil. Perkara ketiga yang Nabi buat pada masa tu ialah akhah bainal ansar wal muhajirin, iaitu mempersaudarakan di antara ansar dan muhajirin. Macam mana mempersaudarakan ni?
Orang yang datang daripada Mekah dipanggil Muhajirin. Orang yang tinggal dah asal daripada Madinah dipanggil Ansar. Jadi orang sana tu mana ada harta. Memang lari daripada Mekah tu sehelai sepinggan. Jadi akhirnya Nabi kata apa? Ambil kau datang sini seorang, ambil seorang daripada Ansar ni, kau sekarang saudara dengan ini. Kau sekarang saudara dengan ini. Macam tu dibuat. Nabi buat. Saudara tu, sampai apa saudara tu? Sampai dia kata, ialah bukan hanya nama saja simbolik, tapi boleh mewarisi harta. Macam adik-beradik. Itu dahsyatnya yang dibuat oleh Nabi pada awal sampai ke Madinah. Itulah sebab itulah praktis ni ayat ni, iaitu apa yang berlaku kepada Nabi Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita. Jadi Nabi ni masa zaman Nabi adalah kan bapa saudara Nabi Abu Lahab contohnya, menentang agama, menentang Islam. Jadi dia tu kira bukan min ahli, daripada family aku. Salman contohnya, sahabat Nabi, dia datang daripada mana? Farsi. Dia orang Farsi, dia bukan orang Arab. Tapi bila datang Madinah, Nabi sekali pegang dia, Nabi kata kepada dia, kau adalah ahliku. Sebab itulah setengah-setengah kata bahawa Salman pun dianggap sebagai al-bait, al-bait dia panggil. Keluarga rumah, iaitu orang yang kira dianggap sebagai ni dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni Allah Taala kata, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Dia anak kau tu bukan family kau. Innahu amalun ghairu salih. Dia kata Allah Taala bagi sebab tu. Sebab apa? Sebab apa dia bukan saudara kau? Family kau. Sebab dia amalun ghairu salih. Sebab amalan dia tidak baik. Ada satu lagi tafsir kata maksud innahu amalun ghairu salih ialah perasaan kau tu Nuh tak betul. Rasa kau tu bahawa kau rasa bahawa dia anak family kau tu tak betul. Sebab apa? Family engkau hanyalah orang-orang yang beriman sahaja. Itu family sebenar. Jadi bila kita baca ayat ni bukanlah bermaknanya kalau adalah katakan ahli family kita yang kurang baik sikit, makna kita buat tak bercakap, bukan suruh boikot, tapi maksud sebenarnya sini. Maksud sebenar ialah family sebenar ialah orang-orang yang beriman. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Allah Taala kata kepada Nabi Nuh, jangan kamu minta kepada aku suatu benda yang kamu tak tahu. Apa yang Nabi Nuh tak tahu? Iaitu tak tahu, rupanya begitu. Gitu. Rupanya apa? Rupanya family sebenarnya ialah apabila orang tu beriman. Kalau orang tu tak beriman, dia bukan family sebenar. Dia hanya family dari segi darah daging sahaja. Kemudian seterusnya, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Allah Taala kata, Allah Taala ni kata ni, a'izuka, ingatkan kamu wahai Nuh, an takuna minal jahilin, jangan kamu jadi orang-orang yang tak tahu. Sekarang tahu tak tahu? Gitu. Jadi Allah Taala marah ni. Jangan jadi orang tak tahu. Sekarang aku dah cerita dah kepada engkau. Jadi kita baca ayat ni macam dia bagi warning. Allah Taala bagi warning kat kita, kepada kita semua. Jangan jadi orang tak tahu. Macam mana boleh tak tahu agama? Sekarang ni semua benda ada. Kalau kita katalah kan, internet ada. Internet ni kata ada bagus, ada tak bagus. Tapi macam-macam benda kita boleh dapat. Malam ni ada berapa puluh orang dengar ceramah saya ni. Duduk mana saya pun tak tahu ni. Ni sini lagi ni. Tak tahu. Kita cakap sini je kita nampak kan, tapi nampak ramai orang. Alhamdulillah berkat ada manfaat benda-benda ni semua. Tapi dia boleh jadi karut-marut juga. Jadi kalau pada hari ni orang tak tahu agama, tak boleh dimaafkan. Tiada maaf bagimu. Kalau zaman dulu mungkinlah susah kan tak? Tok guru duduk di mana? Di Patoni. Nak pergi pula naik perahu, tenggelam pula berapa kali tenggelam, kena berenang pula, barulah sampai. Dulu lah tak Dulu di mana? Aceh. Dulu saya ingat Tok Ki saya. Tok Ki ni apa grandfather tak grandfather. Tempat saya panggil Tok Ki. Ke sini panggil benda babu laki-laki benda. Apa benda dipanggil. Tapi betul grandfather. Ni lelaki. Ni lelaki. Ni lelaki saya tu, dia dulu saya tinggal di Terengganu. Tapi dia pergi belajar di mana? Pergi belajar ke Patoni, naik perahu. Naik perahu ikut jalan raya tak ada masa tu. Kan tahun zaman Jepun, tahun 40-an.
Dia pergi naik perahu, ikut tepi laut lah. Tak boleh tengah-tengah sangat, perahu kecil kan. Lalu sampai ke Patani. Tempat itu sambung ke Patani, straight sampai ke Patani. Lepas tu setahun sekali ke balik lah, balik. Macam tu, nak raya balik. Perjalanan tu bertah bulan, beberapa minggu baru sampai. Nak kata susah hanya dulu nak belajar. Kitab tu tahu mana lagi tu. Jadi balik kampung saya tu, baru mengajar di surau kampung ni. Macam ni lah. Lepas maghrib mengajar. Saya masa Damit dulu pun pernah ikut lah masa tu, kecil-kecil tu kan. Nini saya tu, nini lelaki duduk mengajar di masjid tu. Kita kata tak adalah hebat sangat jadi alim ulama besar, tapi apa yang dia dapat tu macam tu. Susahnya nak belajar dulu. Sekarang ni tekan je dah tengah dalam tandas pun boleh belajar kan kita. Nak cari ulama mana? Abdul Somad Falimbani boleh. Ustaz Azhar Idrus boleh. Ustaz Wadi Anwar boleh. Nak apa? Je tak? Kan je tak semua keluar puf keluar, siap dengan muka, siap dengan bercakap. Jadi maknanya mudah nak belajar, tapi ada juga orang tak tahu. Dia pergi sibuk tengok benda, duduk joget dalam TikTok tu. Ni tengok ni tak ada. Jadi habis masa situlah Allah, daripada subuh sampai ke petang, zuhur dah. Lapar baru pergi makan. Lepas tu sudah makan, kenyang duduk atas katil, tengok pula. Habis. Jadi sebab Allah Taala sini katakan, wahai Nuh, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Aku nak nasihat engkau wahai Nuh, jangan kau jadi orang-orang yang jahil. Jahilin tu. Jahil itu bukan jahiliah, jahil. Qala, lalu Nabi Nuh pun berkata, qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ayat 47 surah Hud. Nabi Nuh berkata, ya Tuhan, kata a'udzubika, wahai Tuhan, aku minta berlindung kepada engkau, an as'aluka, lepas daripada ni aku tanya lagi engkau apa yang aku tak tahu. Sebenarnya benda tu tak boleh. Bukan mana tak boleh minta, bukan tak boleh doa, tapi minta kepada engkau ya Allah satu benda yang mana benda tu tak boleh, tapi aku pergi minta juga. Lepas ni aku minta berlindung ya Allah, aku tak nak tanya lagi, aku tak nak minta lagi kepada engkau benda-benda yang tak patut macam ni. Jadi kesilapan ni antara kesilapan Nabi Nuh lah, tapi bukan kesilapan dosa. Sebab Nabi-Nabi ni maksum, tapi yang tak sepatut maknanya tak boleh gitu. Macam Nabi kita juga kan. Nabi kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu, Nabi kita ditegur masa dia pergi layan orang kaya-kaya, orang hebat-hebat Mekah tu, dan tinggal Abdullah bin Umi Maktum yang buta tu. Lalu turunlah ayat apa? Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla tu Allah Taala marah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingat perkara tu. Sebab kerana Abdullah bin Umi Maktum lah, maka Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampailah kepada Nabi mati. Nabi bila jumpa Abdullah bin Umi Maktum, Nabi kata jangan kacau dia. Kerana dialah Allah Taala tegur aku. Jadi maknanya itu satu benda, satu. Ada lagi perkara-perkara lain. Masa pembahagian, masa nak melayan orang-orang tawanan perang Badar. Nabi pergi ikut, dengar cakap Abu Bakar. Nabi tak dengar cakap Umar, Sayyidina Umar. Last sekali Allah Ta'ala turunkan ayat marah kepada Nabi. Kenapa kau dengar cakap dia? Macam itulah. Kenapa tak dengar cakap Umar? Macam itulah lebih kurangnya. Tak sepatutnya seorang Nabi ni makanani nabiyyin. Allah Ta'ala sebut tu kan. Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi itu dia membela, dia menjaga, dia memiliki orang-orang tawanan perang. Sedangkan perang baru saja pertama kali berlaku. Jadi Allah Ta'ala marah dia. Jadi tapi marah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi itu bukanlah maknanya Nabi itu buat dosa. Macam itulah juga di sini. Nabi Ibrahim pernah dia minta kepada Allah untuk ampunkan ayah dia. Tapi Allah Ta'ala marah dia kan. Mana boleh minta ampun kepada orang musyrik. Jadi akhirnya dia pun kembali balik. Dia menyesal, dia beritahu kepada Allah, salah, aku bersalah. Itu cerita dia. Ada lagi benda lain? Banyak lagi. Nanti tak habis kisah Nabi Nuh pada malam ni. Jadi ayat tadi ayat berapa ni? Ayat 47 saya berhenti sampai ayat 47. Jadi dia kata wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau kau tak ampunkan aku, kalau kau tak kasihani aku, nescaya aku akan menjadi orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Ayat 48
Qila ya Nuh ihbit bisalam minna. Lalu habislah cerita tu, lalu dia pun suruhlah mendarat. Tu cerita dia habislah. Allah Taala kata, oh ada seminit lagi. Dia bagi warning dan dia kata sudahlah berhentilah. Nak kemah-kemah pula kan. Jadi ayat 48, ayat 49 macam tak habis lagi. Dia kata apa sini? Allah Taala kata ihbit bisalam ya Nuh, mendaratlah dengan baik, dengan elok-elok, wa barakatin alaika, dan juga barakah. Pada masa ni dia kata berlaku pada 10 Muharram. Lalu pada masa ni cerita tak betul bukan dalam Quran. Dia kata dia kumpul apa-apa makanan yang ada, lalu Nabi Nuh pun buat bubur, lalu jadilah bubur tu bubur Asyura. Jadi orang katalah kan, tu benda tu tak ada dalam Quran. Tu cerita orang betul tak betul, bukan akidah bukan masuk dalam akidah. Jadi tapi nak makan bubur Asyura, silakan makan. Tu wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sambung lagi lah kisah Nabi Nuh kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.